Tiga pertuduhan yang melibatkan pecah amanah, tiga pertuduhan yang melibatkan pengubahan wang haram dan satu pertuduhan yang melibatkan salah guna kuasa yang melibatkan dana SRC yang bernilai 42 juta ringgit. Pada awalnya dihadapkan ke Mahkamah Session, kemudian dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dan yang mana ketujuh-tujuh pertuduhan ini dijadikan sebagai satu perbicaraan. Siapa sangka Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri kita yang ke-6 yang cukup lama memerintah negara kita Malaysia daripada tahun 2009 ke tahun 2018 dihadapkan ke mahkamah, dibicarakan ke mahkamah dan kini sedang menjalani hukuman penjara. Jadi hari ini jom Izzah cerita sikit kisah di sebalik kronologi kes SRC. Jadi jom kita flashback kepada tahun 2018. Jadi kita mula dengan 3 hari bulan Julai 2018 yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak telah ditahan di rumah beliau yang mana beliau telah dibawa ke SPRM yang terletak di Putrajaya. Pada keesokan harinya itu, beliau telah dihadapkan ke Mahkamah Session dengan 3 pertuduhan yang melibatkan pecah amanah dan 1 pertuduhan yang melibatkan salah guna kuasa. Dan bulan depan itu pula, beliau sekali lagi dihadapkan dengan 3 pertuduhan yang melibatkan pengubahan wang haram. Jadi masa Izzah cakap tadi lah, ketujuh-tujuh pertuduhan ini dihimpun, digabungkan menjadi satu dan dibicarakan dalam satu perbicaraan. Jadi Mahkamah Tinggi pun mulalah tetapkan selama 33 hari bermula 12 Februari 2019 untuk mulakan perbicaraan kes SRC ini. Jadi jom kita pergi kepada tahun yang berikutnya iaitu tahun 2019. Iaitu pada awal bulan Februari 2019, Datuk Seri Najib Razak ada kemukakan orang kata rayuan untuk tangguhkan perbicaraan kes SRC inilah. Dan Mahkamah Rayuan pun orang kata benarkanlah, bersetuju. Tapi pada bulan depan tu Mahkamah Persekutuan macam ketepikan keputusan Mahkamah Rayuan untuk orang kata izinkan Datuk Seri Najib Razak ni untuk tangguhkan kes ni lah. Jadi pada mula bulan April maka bermulalah kes perbicaraan Datuk Seri Najib Razak ni. Dan seramai 57 orang saksi dipanggil untuk orang kata apa diambil keterangan orang dan juga memakan masa selama 58 hari. Jadi masuk bulan November 2019, Datuk Seri Najib Razak ni diperintahkan untuk orang kata bela diri sebab ada pendakwaan yang dah berjaya untuk buktikan yang memang wujudnya unsur-unsur pecah amanah semua ni lah. Jadi Datuk Seri Najib Razak pun belalah diri. Seramai 19 orang saksi dipanggil untuk diambil keterangannya. Okey, masuk tahun yang berikutnya, tahun 2020, lepas dah habis semua saksi bagi keterangan, lebih kurang makan masa lebih kurang dalam 33 hari. So lepas dah cek semua bukti, semua keterangan, sampailah dah masuk bulan 7, maka Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati yang Datuk Seri Najib Razak ni bersalah dan Datuk Seri Najib Razak ni telah orang kata apa diperintahkan untuk 12 tahun penjara dan didenda 210 juta ringgit. Tapi beberapa bulan selepas tu Datuk Seri Najib Razak ada filekan orang kata macam rayuan yang mana beliau kemukakan sebanyak 307 alasan kenapa beliau perlu orang kata dibebaskan daripada semua pertuduhan ni lah. Jadi sekarang kita masuk pada tahun 2021 yang mana prosiding rayuan pun bermula. Jadi mahkamah tetapkan 8 Disember untuk umumkan keputusan rayuan ni. Tapi Datuk Seri Najib Razak dia orang kata apa buat permohonan untuk orang kata tangguhkan sekejap keputusan rayuan ni sebab Datuk Seri Najib Razak baru je lepas balik daripada Singapura dan beliau kena kuarantin lah. Tapi permohonan beliau telah ditolak dan tak lama lepas tu Datuk Seri Najib Razak ada filekan orang kata permohonan untuk nak masukkan bukti yang baru. So mahkamah tetapkan 7 Disember untuk dengar permohonan tu. So bila dah sampai 7 Disember, Datuk Seri Najib Razak filekan rayuan untuk tangguhkan prosiding dan juga keputusan rayuan ni sebab peguam pembelaan macam orang kata apa kontak rapat ataupun casual contact dengan orang yang positif COVID-19 lah. Tapi keputusan rayuan ni tetap juga dilaksanakan cuma melalui online. So masuk tahun ni punya cerita yang mana Datuk Seri Najib Razak ada orang kata apa mohonlah buat permohonan dekat Mahkamah Persekutuan untuk dengar dulu rayuan Datuk Seri yang mana Datuk Seri nak kemukakan bukti yang baru. Jadi masuk bulan April, Datuk Seri Najib Razak ada filekan petition rayuan di mana beliau bagi 94 alasan kenapa beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan tu. Jadi masuk bulan 7, peguam utama Hisham Tepotek telah dilantik untuk mewakili Datuk Seri Najib Razak lah. So masuk bulan depan 16 hari bulan 8,
Datuk Seri Najib Razak gagal untuk masukkan bukti yang baru. Dan 2 hari lepas tu, Mahkamah Persekutuan mula dengar rayuan akhir untuk berkaitan dengan kes SRC ni lah. Dan peguam utama Hisham Tepotek katanya macam nak tarik diri lah daripada kes ni, tapi tidak dibenarkan oleh mahkamah. Jadi pada 23 hari bulan 8, Datuk Seri Najib Razak ada filekan permohonan supaya Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat untuk tarik diri daripada dengar rayuan akhir berkaitan dengan kes Datuk Seri Najib Razak ni, tapi telah ditolak. Dan akhirnya itulah keputusan yang terbaik, di mana Datuk Seri Najib Tun Razak kekal sabitannya dengan 12 tahun penjara dan didenda RM210 juta. Jadi itu tadi kronologi di sebalik kes SRC ni. Jadi bila kita bercakap mengenai kes ini, sudah pastinya badan-badan kehakiman, hakim-hakim yang terlibat dalam mengendalikan kes SRC ni, sudah pastinya mereka telah melaksanakan tugas mereka dengan cukup telus, dengan cukup adil. Sebab sudah pastinya untuk memberikan keputusan ini, untuk mengeluarkan keputusan ini adalah satu keputusan yang sangat sukar. Dan kita doakan semoga negara kita Malaysia akan terus dilindungi dan akan terus dipelihara daripada tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab. Jadi itu je perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk next perkongsian. Assalamualaikum.